Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menyambung sedikit daripada bicara kita selepas maghrib tadi, pada muka surat 361 daripada kitab Al-Usus wal Muntalaqat karya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Tufaili an Abi Sarihata Hudzaifah bin As-Sid radhiyallahu anhu annahu qala ana li ghairi ad-dajjal akhwafu alayya wa alaykum. Daripada Hudzaifah bin As-Sid, beliau berkata, aku ini lebih takut selain daripada Dajjal sebagai fitnah atas diriku dan kamu. Qala, kata Abu Tufail, faqulna ma huwa ya Aba Sarihah. Maka Abu Tufail berkata, kami bertanya kepada Abu Sarihah, apakah fitnah selain daripada Dajjal yang lebih tuan takut, wahai Aba Sarihah? Maka beliau menjawab, fitanun ka'annaha qita'ul lailil muzlim. Fitnah seolah-olah fitnah itu adalah malam yang sangat gelap. Maksudnya, beliau membayangkan kepada anak muridnya ataupun kepada orang yang ada pada ketika itu bahawasanya ada fitnah yang lebih beliau takut berbanding fitnah Dajjal, iaitu fitnah yang banyaknya, gelapnya seperti kepingan malam yang sangat gelap. Qala faqulna ayyun nasi fiha syarrun. Maka Abu Tufail berkata, faqulna ayyun nasi fiha syarrun. Siapakah manusia yang pada waktu zaman fitnah macam malam gelap gulita itu yang sangat buruk? Maksudnya waktu zaman fitnah, golongan mana yang sangat bahaya? Lalu Hudzaifah bin As-Sid, sahabat Nabi ini, telah jawab, kullu khatibin misqa'in wa kullu rakibi mawdu'in. Maka Hudzaifah bin As-Sid telah jawab, manusia yang paling teruk dan jahat keburukannya pada hari-hari fitnah ini adalah setiap khatib. Khatib ni maksudnya setiap orang yang berbicara, setiap orang yang melontarkan ceramah, setiap orang yang menyampaikan syarahan. Misqa', dia pandai bicara. Misqa' ni, bila disebut khatib misqa', iaitu ahli-ahli bicara yang handal. Petah berbicara, memukau pendengar. Pada waktu zaman fitnah, ini yang sangat bahaya. Nampak seperti dia ingin bawa kebaikan pada orang, tapi dia telah gunakan kepetahan bicaranya untuk menyebarkan agenda-agenda buruk. Wa kullu rakibi mawdi'in. Dan setiap orang yang menunggang di satu tempat. Ini apa maksudnya? Mungkin ada syarahan di hadapan. Qala, maka Abu Tufail tanya lagi ni, nak tahu ni. Faqulna ayyun nasi fiha khairun. Kami tanya lagi, pada waktu zaman fitnah, orang yang terbaik ni siapa? Qala, sahabat Nabi Hudzaifah bin As-Sid kata, kullu ghaniyyin khafi. Qala qultu ma ana bil ghaniyyi wala bil khafi. Qala fakun kabnil labuni la dhahra fayurkab wala dar'a fayuhlab. Ini hadis ini diriwayatkan dalam Mustadrak ala Sahihain. Mustadrak Al-Hakim zahirnya. Maka ditanya,
pada zaman yang seperti ini, boleh tengok bacaannya di muka surat yang saya paparkan. Maka orang apa yang pada zaman fitnah ni yang terbaik? Maka jawab beliau, kullu ghaniyin khafi. Setiap orang kaya yang tidak dikenali. Dia orang kaya, dia orang dermawan, tapi dia tersembunyi. Maka ini yang terbaik. Lalu kami tanya lagi. Abu Tufail berkata, lalu aku berkata, saya ni nak kata orang kaya pun tidak. Nak kata orang yang tersembunyi pun tidak. Jadi nak buat macam mana? Nak jadi orang yang terbaik ni zaman fitnah. Maka kata Huzaifah bin Asid, fakun kabnil labun. Kamu ni, kalau pada waktu fitnah, kalau keadaan kamu seperti itu, maka jadilah kamu seperti anak unta yang berusia 2 tahun. Ibn Labun ni, anak unta jantan yang berusia 2 tahun. Ibn Labun ni, dia tidak ada belakang yang boleh ditunggang. Sebab dia terlalu kecil, tak boleh nak ditunggang. Dan dia juga tidak ada kantung susu sebab dia jantan. Maka tak boleh diperah. Jadi apa maksudnya? Nabi kata bila ada zaman fitnah, jadi macam anak unta yang umur 2 tahun. Yang jantan. Tak boleh nak ditunggang. Sebab tak boleh ambil manfaat, dia kecil sangat. Dan tidak juga ada kantong susu yang boleh diperah. Mungkin maksudnya, kamu jadilah orang biasa-biasa. Yang orang lain tak boleh ambil manfaat daripada kamu. Tak boleh perah daripada kamu. Tak ada apa-apa manfaat kamu pada dia. Jadi menyebabkan apa? Pada waktu zaman fitnah, kalau kita orang seperti itu, maka kita tidak akan diganggu. Itu mungkin maksud hadis Nabi maksud perkataan sahabat tadi. Kemudian kata Al-Habib, wa ala hadzal asas fa inna ad-dajjala wad-dajajilah wad-dajla humul murakkabu thulathi alladhi yusaytir ala majmu'il harakatil bashariyati fil alam wa huwa ma akhafa minhu sallallahu alaihi wasallam wa hadzara minhu sawa'an fil umami sabiqah atau fi ummatil islami khususan. Berdasarkan apa yang kita telah baca tadi, maka 3 perkara ni. 3 perkara. Pertama, Dajjal. Yang kedua, Dajjal kecil. Yang ketiga, kedajalan. Dajjal kecil dan kedajalan. Tadi kita dah terangkan. Apakah yang dimaksudkan fikrah kedajalan? Apakah yang dimaksudkan dengan ideologi kedajalan? Apa dia? Iaitu mengaburkan benda tak betul. Dipakaikan pakaian sehingga nampak macam dia tu betul. Itu adalah konsep Dajjal. Sama ada dalam bentuk ideologi, dipersembahkan, nampak seperti wow, hebat, memukau, sehingga kita abaikan benda yang hak dan kita pegang benda yang batil. Itu bahaya tu. Itu dipanggil adalah metod kedajalan. Maka kata beliau, Dajjal kecil ataupun dajajilah dan kedajalan ini, 3 ni adalah trinity, gabungan 3 benda, trinity. Dia merupakan gabungan 3 benda, trinity, yang menguasai secara umumnya pergerakan manusia di dalam alam ini. Dan inilah yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW dan diberi peringatan tentang bahayanya. Peringatan tentang bahayanya ini bukan sahaja pada umat Islam, tetapi pada umat-umat yang telah lalu. Antaranya kita tengok ni. Nak bagi tahunya, fitnah Dajjal ini
Bukan yang mula cerita ni Nabi. Nabi-Nabi sebelum Rasulullah telah pun mengingatkan ancaman Dajjal ini kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu zara Allahu zurriyata Adam a'zama min fitnatil Dajjal. Tidak ada satu fitnah, tidak ada satu fitnah atas muka bumi ini. Tengok hadisnya. Tidak ada satu fitnah atas muka bumi ini semenjak Allah Ta'ala wujud dan sebarkan manusia yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Semenjak Allah Ta'ala ciptakan manusia yang pertama sampailah hari ini dan sampailah yang akan datang, tidak ada satu fitnah yang melanda umat manusia yang lebih besar, yang lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Ini siapa yang sebut? Rasulullah, bukan ahli konspirasi sebut. Ini Rasulullah sebut. Dan ada sepotong hadis lagi yang berbunyi, innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuh illa waqad anzara ad-dajjal qaumahu wa inni unzirukumuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Musannaf bin Abi Syaibah, Musnad Ahmad dan juga Musnad Bazzar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada satu orang Nabi pun yang datang. Tidak ada satu orang Nabi pun yang datang selepas Nabi Nuh, melainkan setiap mereka memberi amaran, ancaman tentang Dajjal kepada kaumnya. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, juga memberi amaran tentang Dajjal itu kepada kalian. Nabi sangat ambil berat ni fitnah Dajjal. Ingatkan. Hati-hati wahai umatku dengan fitnah Dajjal. Kemudian Syekh berkata, wa hadhil ahadithu mujtami'atun fiha dalalatun khatiratun ala mawqi'id dajjali kamu'amarah. Hadis-hadis ini, maksudnya yang telah dibacakan tadi, membuat satu kesimpulan yang sama. Ataupun semua hadis-hadis ini bersetuju, berkumpul di dalam hadis-hadis tersebut petunjuk yang sangat penting. Petunjuk tentang kebahayaan. Dilalatun khatirah ni terjemahan dia. Di dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi, bersepakat padanya, berkumpul padanya petunjuk yang sangat penting. Tunjuk sangat penting. Tunjuk tentang apa? Tunjuk tentang posisi mauqi'id Dajjal. Posisi Dajjal ini kamu'amarah, seperti satu bentuk perancangan dan juga konspirasi. Mu'amarah ni adalah perancangan jahat, konspirasi. Wa inna uslubal mu'amarat wal amal al mubattan al qa'im ala as-sira'i siyasi amalun dajjaliyun yakhdumul fitnatal muntadharah li dhuhuri masihid Dajjal. Beliau mengatakan sesungguhnya metod rancangan-rancangan jahat, rancangan-rancangan konspirasi dan agenda-agenda rahsia yang menjadikan pergelutan politik itu sebagai paksinya, maka semua rancangan-rancangan jahat, konspirasi yang tersembunyi bawah tanah, maka ini semua adalah satu amalan Dajjal. Perbuatan itu yang mengkonspirasikan untuk menyebarkan kejahatan, yang menjadikan pergelutan politik itu sebagai asasnya, maka kata Syekh, dia merupakan amal Dajjal. Amal Dajjal. Dan kenapa perkara ini dibuat? Sebelum kedatangan Dajjal sebenar, maka persiapan dibuat.
untuk membantu, merealisasikan, memperkukuhkan fitnah yang bakal datang. Ataupun yang mereka sebut sebagai Mesaya yang ditunggu. Maka sebenarnya persiapan-persiapan untuk menunggu Mesaya itu, kedatangan Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang yang menyembahnya, maka segala konspirasi dalam bentuk politik ini telah dirancang sebagai khidmat, sebagai membentang kapet merah bagi menyambut fitnah yang besar, yang bagi kita fitnah, bagi kita bala, bagi kita kejahatan, tetapi bagi orang-orang yang menjadikan kaedah Dajjal ini sebagai suatu metod mereka dalam setiap perancangan, maka itu adalah Tuhan mereka. Itu adalah keagungan mereka. Maka kapet merah sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Dajjal tersebut. Wa qad lu'idha hadha fima ba'da qatli Uthman radhiyallahu anhu haitsu tasa'at da'iratul fitani bainal musallin wa qutila fiha aidan sayyiduna Ali radhiyallahu anhu fima ba'du ala aidil musallin. Fitnah ni yang mewujudkan fitnah, yang mewujudkan kerosakan atas muka bumi ini di kalangan orang Islam. Ini adalah rancangan-rancangan seperti ini kita sebut sebagai tangan-tangan Dajjal. Ingat balik apa yang kita maksudkan dengan kedajalan, konsep metod kedajalan itu. Maka kata beliau telah diperhatikan perkara ini yang kita sebutkan tadi, iaitu perancangan untuk merosakkan barisan orang Islam, dia telah bermula sebenarnya semenjak daripada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sehingga sempadan fitnah itu terus membesar, terus meluas di kalangan musallin. Maknanya apa? Fitnah ini berlaku di kalangan orang Islam. Pergelutan, pertelingkahan, perdebatan dan seumpamanya telah bermula. Sebab itu Nabi pernah bagi isyarat bahawasanya pada apabila zaman kematiannya Sayyidina Umar, maka pintu yang tutup fitnah itu telah dipecahkan. Maka berbondong-bondonglah fitnah datang melanda umat Islam, walaupun pada ketika itu ada sahabat radhiyallahu anhum, antara pemaknaan fitnah itu bermula dengan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan seterusnya. Sebab dia fitnah itu menjadi lebih besar kerana yang membunuhnya itu adalah di kalangan orang yang semayang, iaitu orang Islam. Kemudian dibunuh pula dalam daerah lingkungan fitnah itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau dibunuh oleh siapa? Di tangan orang-orang Islam juga. Fitnah jadi besar bila yang buat itu orang Islam sendiri. Yang tak berlaku pada zaman diselamatkan daripada fitnah zaman Rasulullah. Yang kalau bunuh orang Islam tu maknanya dia orang kafir. Dia musuh Islam. Tetapi semenjak terbunuhnya ataupun wafatnya Sayyidina Umar, pintu yang hadang fitnah itu telah dipecahkan. Maka meluru berbondong-bondong, fitnah membadai umat Islam. Wattasa'at hadhihi dairatud dajjaliyah ba'da zalika litashmala kafatal anasir al-muthirah lil fitan. Maka ruang fitnah ini terus menguat, merebak, membesar dan membusung. Daerah apa? Fitnah yang dajjaliyah, kedajalan. Fitnah kedajalan, maka dia bertali arus datang selepas kematian Sayyidina Ali, supaya mengakibatkan fitnah itu datang merangkumi setiap aspek-aspek, setiap unsur-unsur, setiap elemen-elemen yang boleh membangkitkan fitnah. Dan fitnah ini dia datang pula secara syumul. Ini muka surat seterusnya, sawa'un fi mustawal hukmi
أو العلم أو في مستوى تحريض الشعوب كما هو في مرحلة الإمام الحسن رضي الله عنه حيث عاصر الفتنة الدجالية من جهتين، من جهة دعاة الملك العضوض من جهة، ودعاة الحرب والانتقام من المجموعات التي شاركت في مقتل عثمان رضي الله عنه ثم في مقتل والد الإمام علي رضي الله عنه من جهة أخرى. ثم كيف تفادى الإمام الحسن رضي الله عنه في مرحلته هيمنة الفتنة فاجتهد رأيه بقبول الصلح اختيارا منه لا إجبارا له، كما فعل أهل الفتنة مع والد علي رضي الله عنه في الصفين وما تلاها. فكانت التضحية بالقرار عنده أولى في سبيل حفظ الأمة ودوام الاستقرار. واتخذت الفتنة شكلها الخطيرة في المؤامرة فيما بعد ذلك على شهيد الإسلام الإمام الحسين وما ترتب على الغدر به من التسييس الدجالي سواء عند حملة قرار الملوك العضد أو لدى المتخاذلين عن نصرته من شيعته الدافعين له إلى الخروج بأخذ البيعة له ثم خذلاني ساعة الابتلاء. Maka Syekh menceritakan episod konspirasi Dajjal ini, tangan-tangan kedajalan ini semenjak daripada kematian Sayyidina Uthman diikuti dengan pembunuhan Sayyidina Ali. Maka pada ketika itu telah merebaklah fitnah ini sehingga dia datang dalam semua dia datang merangkumi apa sahaja elemen yang dapat membangkitkan fitnah. Sama ada fitnah itu datang daripada segi pemerintahan, datang daripada segi keilmuan. Sama ada dia pada peringkat fi mustawal hukmi ni maksudnya apa? Sama ada dia pada peringkat hukum, pemerintahan, keputusan, ataupun daripada segi keilmuan, ataupun dia dalam segi pada tahap ataupun pada peringkat tahridhish syu'ub. Dia pada peringkat tahridhish syu'ub. Tahridhish syu'ub ni maksudnya apa? Tahridhish syu'ub ni maksudnya mengapi-apikan rakyat. Mengapi-apikan rakyat untuk menimbulkan fitnah. Maka fitnah datang berleluasa. Fitnah datang berleluasa. Saya nak share gambar tak. Fitnah datang berleluasa dalam semua aspek. Rosak habis. Fitnah datang berleluasa dalam semua aspek pada ketika itu. Sama ada daripada segi pemerintahannya, sama ada dari segi keilmuannya, datang rosak. Sama ada daripada segi mengapi-apikan rakyat, mengapi-apikan manusia demi merealisasikan agenda fitnah yang ingin dicapai. Ya juga berlaku. Ini kita bukan cerita zaman kita ni. Syekh bukan cerita zaman kita. Tapi Syekh cerita pada zaman bermula sejak daripada zaman Sayyidina pembunuhan Sayyidina Uthman, seterusnya pembunuhan Sayyidina Ali dan lain-lain. Sekejap. Pembunuhan Sayyidina Uthman, pembunuhan Sayyidina Ali dan lain-lain. Mana dia punya muka surat dia? Kita nak baca ni. Kita tadi tertangguh sikit. Kita baca sikit sebelum tidur. Nanti tidur mimpi Dajjal. Kita share screen.
Tengok tu, siapa yang boleh baca Arab, dia boleh tengok kitab. Okey, ni sikit lagi. Maka kata Syekh, seperti mana perkara ni, fitnah yang menyentuh daripada segi soal pemerintahan, soal keilmuan, soal ataupun pada peringkat mengapi-apikan rakyat, seperti mana ia telah berlaku pada fasa ataupun pada zaman Sayyidina Husain. Pada zaman Sayyidina Husain. Yang mana beliau ini, Sayyidina Hasan dengan Husain, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu hidup pada zaman yang ada fitnah kedajalan. Hidup pada zaman yang ada fitnah kedajalan. Daripada dua aspek. Ni perkara yang fitnah yang perlu dihadapi ni oleh Sayyidina Hasan. Baca sejarah. Daripada dua aspek. Yang pertama, daripada segi aspek pengampu-pengampu raja yang menggigit. Iaitu pada zaman itu, pada zaman khilafah Umayyah, daripada sudut, maka beliau terpaksa menghadapi fitnah yang datang daripada raja yang menggigit. Satu segi, maknanya ada orang yang mengampu, mengapi-apikan, menyeru kepadanya. Dan yang kedua adalah penyeru-penyeru. Orang-orang yang mengajak kepada peperangan, kepada membalas dendam. Siapa ni? Satu sudut, zaman Sayyidina Hasan ini ada fitnah bergejolak soal pemerintahan. Satu sudut. Satu sudut lagi, iaitu ada golongan-golongan yang cuba mencetuskan peperangan dan membalas dendam. Siapa? Daripada golongan mana? Daripada kumpulan-kumpulan yang bersekutu dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Mereka ni sebenarnya yang ada tangan-tangan jahat sehingga terbunuhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian tangan-tangan yang jahat ini juga menyebabkan kematian bapa kepada Sayyidina Hasan, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di sudut yang lain. Maka Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu berada pada zaman beliau hidup menghadapi fitnah Dajjal daripada dua aspek yang telah disebutkan tadi. Kemudian kita perhatikan lagi pula sejarah Sayyidina Imam Hasan, bagaimana beliau telah berkorban. Kaifa tafadal Imamul Hasan. Bagaimana beliau telah berkorban dan tebus untuk mengelakkan penguasaan fitnah. Lalu beliau telah berijtihad. Beliau telah membuat satu keputusan berijtihad untuk menerima perdamaian. Untuk menerima perdamaian. Maksudnya beliau, Sayyidina Hasan ni khalifah selama 6 bulan. Maka beliau telah berijtihad sendiri daripada pilihan beliau, iaitu untuk menerima perdamaian. Perdamaian. Bukan dipaksa. Tidak ada sesiapa yang memaksa beliau. Tetapi ini adalah pilihan beliau. Bahkan Nabi pernah janji, ini anak aku ini, cucu aku ini, dengan sebab dia Allah akan satukan di antara dua orang Islam bertelingkah. Lalu beliau telah korbankan singgah sananya turun untuk meredakan fitnah yang sedang membara pada zaman beliau. Fitnah, kalau pada Sayyidina, misalnya pada zaman Sayyidina Ali memang ditekan, dipaksa untuk turun daripada singgah sana khalifah, daripada jawatan khalifah, sehingga tercetusnya peperangan Siffin dan peperangan-peperangan yang lain. Maka menurut pandangan Al-Imamul Hasan, berkorban daripada segi kekuasaan ini, iaitu turun daripada jawatan yang besar demi untuk mendamaikan orang Islam yang bertelingkah, maka menurut beliau perkara ini lebih aula dilakukan daripada terus pegang, tetapi fitnah demi fitnah terus tersebar di kalangan umat Islam. Maka demi untuk menjaga umat Islam dan meneruskan kestabilan, maka beliau telah memilih untuk meninggalkan takhtanya, menyerahkan
khalifah itu kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan wattakhadhatil fitnatu syaklahal khatir fil mu'amarah fima ba'da dhalika. Dan fitnah yang bertangan kedajalan ini telah mengambil posisinya dengan posisi yang lebih ganas dalam perancangan dan konspirasi selepas peristiwa Sayyidina Hasan ini. Fitnah ni tak reda tak, bahkan dia mengambil posisi dengan posisi yang lebih bahaya. Konspirasi, perancangan untuk membunuh siapa? Untuk membunuh cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Syahidul Islam Sayyidina Al-Imam Al-Husain radhiyallahu anhu. Cuba kita baca kisah pembunuhan Sayyidina Husain. Saya selalu sebut perkara ini puncanya adalah masalah politik. Politik ni maksudnya adalah kuasa. Kuasa ni memang sepanjang zaman memecah belahkan. Memang sepanjang zaman. Puncanya adalah politik. Dan sukakan jawatan, ingin menjaga kekuasaan, ingin mengekalkan kekuasaan, boleh menyebabkan manusia bertindak dengan tindakan yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa tak luar biasa, demi perkara itu maka mereka sanggup bunuh. Ini orang Islam ni, bukan cerita orang kafir. Tak perlukan orang kafir pun untuk bunuh cucu Rasulullah. Tak perlu kan orang kafir pun untuk bunuh cucu Rasulullah demi kuasa, demi jawatan. Maka orang yang mengucapkan syahadah dengan tangan dia, dengan kerelaan dia, menumpahkan darah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seorang, lebih daripada 13 orang dalam hari yang sama, peristiwa Karbala, maka terbunuhnya cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cucu biasa-biasa, tetapi di antaranya adalah yang disebut sebagai penghulu kepada pemuda dalam syurga, iaitu Sayyidina Husain. Ini kenapa berlaku? Kenapa kegilaan ini boleh berlaku? Ya, Nabi pernah memberi isyarat, cintakan jawatan ini, dia sangat bahaya merosakkan agama seseorang, seperti serigala yang sedang lapar, kita lepaskan kepada kumpulan kambing. Tengok macam mana dia baham. Tengok macam mana dia ratah. Begitulah juga nafsu jawatan ini. Dia punya rakus dia akan rosakkan agama seorang. Daripada dia orang baik, dengan sebab nak jaga ini, dia sanggup rosakkan agama dia sendiri. Maka awas ahli politik, jangan menjadikan perkara-perkara yang dibayangkan untuk prihatin rakyat, untuk jaga daripada kesihatan, tapi sebenarnya dibalut, yang membalut itu, yang dibalut itu adalah nafsu politik, nafsu gilakan jawatan. Maka kita tengok sehingga terbunuhnya Sayyidina Al-Imamul Husain radhiyallahu anhu. Apa yang telah berlaku sebenarnya kepada Sayyidina Husain? Yang pertama, wama tarattaba 'alal ghadri bihi min at-tasyyisid dajjali. Yang pertama, mereka telah khianat dia, ghadar. Khianat dia dan tikam dia daripada belakang, bukan tikam dengan makna, bahkan tikam secara hakiki sehingga terbunuhnya beliau. Maka di situ ada dipanggil perancangan siasah kedajalan, sehingga membawa kepada pengkhianatan. Mereka pada mulanya membayangkan menyokong Sayyidina Husain, tapi akhirnya telah bersama bersekongkol untuk apa? Untuk membunuh beliau. Jadi perkara ini, ghadar ini, pengkhianatan yang telah berlaku kepada Al-Imam Husain, sama ada dilakukan oleh pemilik keputusan daripada kalangan pemerintah pada hari itu. Ini pun pengkhianatan berlaku. Pemerintah pada hari itu dengan dia punya proksi dia, maka menyebabkan kematian Sayyidina Husain. Itu satu perkara pengkhianatan. Satu lagi, mutakhazilin.
Syekh guna perkataan apa? Auladal mutakhazilin. Khazlan ni kita tinggalkan orang dalam keadaan susah, kita tak bantu dia. Dalam keadaan terkapai-kapai ingin menyelamatkan nyawa, tengok saja, biarkan saja. Maka dia ada satu lagi kumpulan yang membayangkan kepada Sayyidina Husain, datanglah ke Kufah, datanglah ke Iraq, kami akan sokong tuan, kami akan bantu tuan. Tapi mereka ini akhirnya biarkan Sayyidina Husain dengan harapan, biarkan Sayyidina Husain dengan anak beranak dia, mereka tak campur tangan untuk selamatkan. Ini pun bahaya ni. Mula-mula menyatakan sokongan, memberikan harapan, tetapi pada saat orang yang disokong itu terkapai-kapai, perlukan pertolongan, diabaikan. Mutakhazilin. Mereka biarkan, mereka tinggalkan Sayyidina Husain tanpa memberi pertolongan. Yang tinggalkan dia ni adalah orang yang mana pada peringkat awal menyatakan sebagai orang yang bersama dengan dia, yang rela akan mempertahankan dia dan akan sanggup berbaiat untuk melantik beliau menjadi khalifah. Tapi pada saat ibtila, pada saat betul-betul beliau memerlukan bantuan, maka mereka semua ini telah meninggalkan Sayyidina Husain. Ini adalah episod dengan diceritakan pada zaman Rasulullah ini, bermula dengan kematian Sayyidina Uthman, disusuli dengan pembunuhan Sayyidina Ali, dengan peristiwa bagaimana bagaimana pengorbanan yang dibuat oleh Sayyidina Hasan, pembunuhan Sayyidina Husain. Ini kan fitnah yang mana ada urus tadbir belakang ni. Ada konspirasi yang diuruskan untuk fitnah-fitnah yang telah berlaku pada ketika itu. Maka kita akan sambung. Kita akan sambung sedikit lagi. Sambung sedikit lagi lah. Sebab dia tergantung nanti kalau kita berhenti di sini. Laqad kanat hadhihi al-marahil munziratan min hirafin khatir fi qarar al-hukm wa ma talahu min naqd في قضايا العلم وبهذه النواقض اتسع أمر الدجل والاختلاف فيما بعد في دائرتي الحكم والعلم إلا من رحم الله والذين رحم الله هم أولئك الأئمة والأتباع الذين لزموا منهج النمط الأوسط ودافعوا عن الحق اجتهادا بالسيف حينا كضرورة وحينا بالدعوة كهدف وهم الذين ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه العرباض بن سارية. لقد كانت هذه المراحل. Kata Syekh, itu ibarat dia. Laqad kanat hadhihi al-marahil. Sesungguhnya marhalah-marhalah ini, maksudnya episod-episod ini, fasa-fasa ini, masa-masa ini, ini maksudnya, ini zaman awal ni, kita cerita zaman awal, sudah memberi amaran. Maksudnya, seawal zaman sahabat, sudah memberi amaran. Amaran tentang perkara apa? Iaitu telah berlaku kepincangan. Telah berlaku inhiraf. Telah berlaku kepincangan dan penyelewengan daripada jalan lurus. Inhiraf yang sangat bahaya. Pembunuhan demi pembunuhan, pengkhianatan demi pengkhianatan ini sudah memberi amaran bahawasanya sudah wujudnya kepincangan yang sangat bahaya. Pada apa? Pada dua perkara. Pertama, dari segi hukum, daripada segi pemerintahan. Dan disusuli perkara yang menyusul, maksudnya bila tidak stabilnya soal membuat hukuman, membuat keputusan daripada segi pentadbiran, maka menyusul selepas itu apa dia? Kerosakan dan keruntuhan
pada isu-isu yang berkaitan dengan ilmu, kefahaman, pengetahuan. Dan wabihadhihi nawaqid, dengan faktor-faktor perosak ini, faktor-faktor peruntuh ini, maka makin luaslah urusan Dajjal dan wal ikhtilaf. Kemudian dia makin meluas dan makin merebak dan makin membesar dan membusung, sehingga berlaku pergelutan, berlaku perbezaan, berlaku ikhtilaf selepas itu pada dua. Berlaku kepincangan dalam masyarakat Islam dalam bentuk pergaduhan, dalam bentuk perbezaan, sehingga dia mensasarkan pada dua perkara. Yang pertama daripada segi urus takbir, yang kedua daripada segi kefahaman ilmu. Syekh selalu sebut perkara ni. Dia panggil qararul hukmi, qararul ilmi. Qararul hukmi, qararul ilmi. Politik yang tidak stabil, urus tabir yang cacar marbah, dan masalah apa? Masalah ilmu. Masalah ilmu tu maksudnya kadar kefahaman, kadar pengetahuan tentang benda-benda yang sahih, benda-benda yang hakikat, kucar kacir, kucar lana, rosak. Dari segi kefahaman, tak tahu yang mana satu betul, yang mana salah, yang mana satu agama, yang mana satu bukan agama. Pemikiran-pemikiran rosak telah menyelinap masuk. Ini seawal zaman itu, contohnya masuknya Mu'tazilah, masuknya Jabariyah. Ini semua pemikiran-pemikiran sonsai yang tak ada pada zaman Nabi, tetapi telah mula datang merosakkan pemikiran. Dia yang bahayanya, kalau orang tu dia jahil tak apa, tapi kalau dia rasa benda yang dipegang itulah ilmu, benda yang dipegang itulah pengetahuan, benda yang dipegang itulah akademik, maka orang ni susah nak diuruskan. Maka mungkin hari ini kita lihat kepincangan daripada segi soal politik, urus tadbir, dan apa yang melanda kepada rakyat, kepada manusia daripada segi begitu rendahnya pengetahuan ilmu yang perkara asas. Menyentuh perkara asas pun telah berlaku kucar kacir, kucar lana, sehingga tak tahu yang mana hak, yang mana batil, yang mana benda sebenar, yang mana benda yang diada-adakan. Maka telah berlaku kerosakan. Kecualilah fitnah ini dia akan landa. Dia bukan landa zaman ni, zaman dulu lagi. Orang yang mana akan selamat adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Siapa ni? Siapa ni orang yang Allah jaga lagi? Jaga tak terkesan dengan fitnah yang membadai, rosakkan pemikiran. Rosakkan apa? Rosakkan pemikiran, rosakkan budaya, rosakkan adat resam, rosakkan pentadbiran, rosak. Dia tidak betul-betul berada di atas jalan yang lurus. Maka orang yang selamat adalah ulama-ulama dan orang yang mengikut mereka. Ulama-ulama hak dan orang-orang yang mengikut mereka. Dan siapa lagi yang selamat? Orang yang melazimi manhajun namatil awsat. Syekh ada karang kitab tentang masalah an-namatul awsat. Jadi orang-orang yang selamat ini orang yang betul-betul berada di atas manhaj yang mungkin kita sebut ahlus sunnah wal jamaah, bersama dengan tarbiyah yang betul. Bukan sahaja dia ni orang belajar fiqh ada mazhab, dia belajar tauhid ada mazhab, tetapi dia perlu duduk dalam tarbiyah yang betul. Kalau tidak, orang yang belajar tauhid walaupun ahlus sunnah wal jamaah, tetapi dia tidak duduk dalam tarbiyah yang betul, maka dia punya akhlak pun rosak. Orang belajar fiqh bermazhab, tetapi dia tidak duduk dalam tarbiyah yang betul, yang disebut sebagai manhaj an-namatil awsat, maka dia juga akan terkena serpihan-serpihan, tempias-tempias daripada fitnah ini. Maka golongan-golongan yang mana di kalangan a'immah, pengikut-pengikut mereka, orang yang melazimi manhaj, metod namatil awsat, maka mereka ini mempertahankan hak. Dengan jalan apa? Sepanjang zaman. Mempertahankan hak dengan apa? Yang pertama, dengan pedang. Dengan pedang, hina, kadang-kadang. Saya guna perkataan,
kadang-kadang mereka berijtihad dalam situasi ini, maka kita gunakan pedang, maksudnya kekerasan. Dan perkara ini hanya diambil pada waktu yang dilihat sangat perlu, dan inilah jalan penyelesaian yang sesuai, maka angkat pedang. Dan di kala yang lain, mereka apa? Mereka menggunakan jalan dakwah. Mereka apa? Mereka menggunakan jalan dakwah. Perkara ini disebut dalam sejarah Ba'alawi pun ada, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bagaimana kisahnya, mula-mula dia memilih jalan jalan pedang, maksud jalan kekerasan. Kemudian beliau telah patahkan pedang, buat keputusan kita tinggalkan jalan ini. Kalau zaman sekarang ni mungkin jalan politik, kan? Nak naikkan Islam mesti jalan politik. Itu ijtihad je. Bukan semua orang mesti ikut ijtihad kamu, kan? Mesti jalan itu, tak. Itu salah satu ijtihad yang kamu rasa, itulah cara dia. Seperti mana sebahagian salaf dari kalangan Ba'alawi pada peringkat awal melihat bahawasanya itu adalah caranya. Tetapi satu lagi, mereka metod yang mereka gunakan ialah bukan dengan jalan kekerasan, tapi dengan jalan dakwah. Maka ulama Ba'alawi selalu menyebut apabila Syekh Ahmad bin Isa Muhajir meninggalkan konsep kekerasan, iaitu dengan melawan pemerintahan dengan jalan peperangan, dengan jalan mengangkat pedang, dan beliau telah diberi ilham supaya tinggalkan konsep ini, telah meninggalkan tempatnya di Iraq sana, berhijrah ke Madinah, jalan terus turun ke Shimal Yaman, dan bergerak terus sehinggalah menjadikan bumi Hadramaut ataupun bumi di selatan Yaman itu sebagai tempat mereka. Dan oleh kerana mereka telah meninggalkan jalan, selepas ini kita tak akan guna jalan ni, jalan lawan pemerintah ni, untuk menyebarkan hak. Tak. Maka mereka gunakan jalan dakwah. Maka Allah Ta'ala telah beri kepada mereka kekuasaan, walaupun mereka tidak menjadikan kekuasaan itu sebagai sasaran. Jadi berapa banyak daripada keturunan mereka yang dilantik menjadi sultan, menjantik menjadi raja, dihormati. Dan apa jalan yang mereka pakai? Dakwah. Bas dakwah. Dakwah. Maka di Comoros sana, daripada kumpulan Hadramaut, dilantik jadi pemerintah. Lantik, disukai, disenangi. Dalam masa yang sama Islam pun dapat disebarkan dengan begitu harmoni. Maka ini juga satu ijtihad. Tapi ijtihad dengan jalan dakwah ini adalah ijtihad yang lebih mirip kepada amalan para anbiya alaihi wassalam. Sebab itu kita tak boleh paksakan orang menjadikan jalan politik ini sebagai cara untuk naikkan Islam. Itu ijtihad, bukan semestinya. Dia tadi wajib, kan? Sementara sebagian orang melihat bahawasanya dengan jalan harmoni, dengan jalan kata dakwah, maka kita juga boleh menyebarkan Islam, bahkan lebih kepada akar umbi, lebih turun kepada akar umbi. Maka jalan ini terbukti mampu mengubah orang, walaupun tak ada secebis kuasa pun di tangan pendakwah-pendakwah yang masuk ke seluruh pelosok kampung, masuk ke dalam tempat-tempat yang hulu. Jadi ini yang dipakai oleh manhaj Ba'alawi, Sadah al-Ba'alawi. Itu menunjukkan dakwah. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala realisasikan soal penyebaran Islam, soal menaikkan agama Islam. Dalam masa yang sama mereka diberi harta. Dalam masa yang sama mereka diberi kekuasaan. Ada sebahagian yang dilantik menjadi raja-raja, sultan-sultan, pemerintahan-pemerintahan. Walaupun itu bukan sasaran mereka. Mereka hanya menjadikan dakwah itu sebagai sasaran. Dan kita dalam konsep dakwah ni kita melihat bahawasanya pemerintahan itu bukanlah maksud, tetapi dia adalah hadiah. Dia adalah hadiah. Dia bukan maksud. Bukan kita buat kerja kita nak dapatkan pemerintah. Dia bukan maksud. Itulah konsep Al-Quran. Rasulullah dalam pergerakannya tidak mensasarkan kuasa. Kuasa itu adalah kita kata hadiah.
Tapi maksudnya bagaimana kita menyelesaikan tanggungjawab kita untuk bina Islam, maka kita sempurnakan syarat untuk mendapatkan khalifah, maka Allah akan bagi. Dia bukanlah maksud, dia bukanlah matlub, tetapi dia adalah hadiah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Syarat dalam Quran disebut, kalau kamu nak Allah Ta'ala bagi tamkin atas muka bumi, kena iman dan juga amal soleh. Maka ini ijtihad. Orang yang memilih dakwah sebagai jalan. Maka jangan kita ingat cara politik kita satu-satunya cara. Tidak, itu ijtihad. Bahkan dengan jalan dakwah ini, dia lebih mirip kepada cara para anbiya alaihi wassalam dalam bergelumang dalam umat demi menyebarkan agama Islam. Dan golongan-golongan inilah yang mana sesuai, sepadan ciri-ciri mereka dengan sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Dan kami telah sebutkan tentang hadis ini sebelum ini, iaitu hadis itu berbunyi, isma'u wa ati'u walau ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajis. Nabi semua menyebut, hendaklah kamu dengar, hendaklah kamu taat, walaupun yang menjadi ketua kamu itu satu orang hamba, maka sesungguhnya siapa yang masih hidup di kalangan kamu selepas ini, maka dia akan nampak, Nabi dah bagi tahu dah, dia akan nampak begitu banyak perselisihan yang akan muncul. Pada ketika itu, Nabi suruh buat apa? Inilah dipanggil ilmu fiqh tahawulat. Apa maksud ilmu fiqh tahawulat? Bila berlaku sesuatu fitnah, kita nak buat apa? Apa panduan Rasulullah? Contoh kan, kita berada dalam wabak seperti ini. Apa panduan Rasulullah? Nanti bila Dajjal datang, apa panduan Rasulullah? Nanti bila berlaku keadaan yang mungkin akan tekan kita, apa yang Nabi suruh buat? Solusi telah diberitahu oleh Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, solusi telah diberitahu oleh Rasulullah. Bila Rasulullah memberitahu solusi itu yang bertutur bukan daripada hawa nafsunya, maka sudah tentu ialah solusi yang luar biasa. Maka Nabi kata, kamu akan tengok perbalahan, pertikaian yang banyak. Pada ketika itu, apa yang akan kena buat? Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, sunnah para khulafa, para khalifah aku yang rasyidin, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata, kalau berlaku fitnah, pegang sunnah. Sunnah aku, sunnah para khulafa yang datang selepas aku, dia punya pegang tu Nabi kata gigit dengan gigi geraham. Jadi maknanya apa? Nabi dah bagi panduan bila berlaku ikhtilaf. Maka caranya pegang sunnah Nabi. Pegang sunnah Nabi. Sunnah khalifah Nabi. Tengok macam mana sahabat buat. Fakanat salamatul ummah hadfahum. Jadi orang-orang yang faham apa tuntutan Allah, yang digunakan perkataan manhaj an-namatil awsat, yang metod manhaj pertengahan. Dia bukan wasatiyah yang ta'rif sekarang ni. Dia ada ta'rif yang khas. Ada buku yang khas ditulis oleh Al-Habib terangkan tentang namatul awsat. Ini kita punya pegangan. Ini sadah kita di Hadramaut punya pegangan. Dalam berinteraksi dengan segala macam fitnah dalam bentuk politik, antarabangsa, nasional, maka mereka ada stand dia. Mereka ada stand dia yang bagi mereka itu adalah yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk berinteraksi dengan keadaan-keadaan seperti ini. Maka kata beliau, orang-orang ini yang berpegang dengan manhaj tadi menjadikan keselamatan umat itu sebagai maksud dia. Okey. Kita menjadikan dalam segala tindak tanduk kita, keputusan kita, dalam apa yang sepatutnya kita buat, kita letak keselamatan umat manusia sebagai yang sasaran. Setiap keputusan pasti benda ni tak terusik.
dan mereka menjadikan masalah kekuasaan itu hanyalah perantaraan, bukan maksud. Bukan maksud. Maksud bukan. Dia wasilah. Dia bukan semestinya wasilah. Ada keadaan mungkin ya, ada keadaan mungkin tidak. Tapi maksud sebenar hidupkan agama. Maksud sebenar pastikan umat Islam, umat manusia selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Famata mamtalakuhu bila munaza'ah adalu fihi wa mata nuzi'u fihi adalu anhu lima huwa afdalu wa aslam wa afshalu siyasat syaitan wa dajjal fi istithmar at-tahrishi wa darbil muslimi bil muslim. Jadi tengok, ini Syekh Hajar. Famata ma imtalakuhu bila munasah. Kalaulah Allah takdirkan mereka-mereka ini diberi kekuasaan. Tidak menjadikan qarar ni, kekuasaan ni sebagai maksud, dia wasilah aja. Kalaulah ditakdirkan diberi. Kalau ditakdirkan diberi. Tanpa perlu nak munazaah. Rebut, dapat. Tak, itu bukan konsepnya. Ini bukan konsep sahabat, bukan. Bila munazaah. Dia memang berlaku real. Memang berlaku. Pendakwah-pendakwah akhirnya dilantik jadi raja. Baca sejarah ada. Orang tawarkan, orang tempatan tawarkan, kami sukalah kamu ni. Lantik jadi raja. Memang berlaku. Allah Ta'ala buat. Kan? Kalaulah mereka diberi kuasa, jawatan, tanpa minta, tanpa gaduh dengan orang, tanpa balah. Apa mereka buat dengan jawatan itu? Mereka akan bersikap adil di dalamnya. Wa mata manuzi'u fihi. Wa mata manuzi'u fihi adalu anhu. Tetapi kalau kekuasaan itu ada orang nak rebut, ada orang nak cabar, nak bergaduh dengan mereka soal kekuasaan, mereka akan tinggalkan. Mereka akan tinggalkan, pergi kepada satu keputusan yang lebih terbaik. Adakah terus pegang kerah gitu, walaupun tumpah darah lah. Walaupun pecah belahkan masyarakat Islam, pecah belah kalau masyarakat, tak kisah. Janji benda ni pegang. Itu bukan cara nubuah. Itu bukan cara sahabat. Ini bukan cara namatil awsat. Tetapi cara mereka kalau sampai benda ni bawa balah, bawa tumpah darah, kalau benda ni bawa pecah belah, tinggalkan. Kita akan pilih keputusan yang lebih afdal dan lebih selamat. Dengan cara seperti ini, dengan pegangan seperti ini, dengan metodologi seperti ini, mereka menggagalkan siasah syaitan. Mereka menggagalkan siasah dajjal. Unik ni. Sangat menarik. Maksudnya, bila tindakan kita begitu, kalau diberi kekuasaan tanpa balah, kita akan bersikap adil. Tapi kalau sampai bawa balah, bawa perpecahan, tumpah darah, tak apa, kita tinggalkan. Biar lebih baik bersatu daripada kita kerah keng pegang kuasa, walaupun pecah orang Melayu, walaupun pecah orang Islam, tak kisahlah. Janji kuasa pegang. Walaupun rosakkan jemaah masjid, tak kisah, janji dapat kuasa. Ini bukan konsep, bukan. Ini bukan cara yang diajar oleh agama, bukan. Maka apakah ahli manhaj namasil awsat akan lakukan? Akan buat satu pilihan yang lebih afdal dan lebih selamat. Afdal selamat ni nampak macam takut lah. Sebab itu ada golongan khawarij yang mana dia tak suka dengan Sayyidina Hasan. Apalah pergi tinggalkan kuasa, serahkan kepada Muawiyah. Maka mereka marah kepada Sayyidina Hasan sebab buat perkara itu. Dia kata takut, dia kata pengecut. Sebab setengah orang dia tengok orang yang mana tak cakap soal kuasa ni pengecut. Dah tak semestinya gitu. Bahkan keputusan yang dibuat oleh Sayyidina Hasan itu untuk beralah, memberi kebaikan yang banyak, bahkan telah diberi janji oleh Rasulullah perkara itu akan berlaku
maka dia telah meminimalkan pertumpahan darah. Ini adalah keputusan yang merupakan manhaj yang namatul awsat, kepada yang lebih afdal, kepada yang lebih selamat. Dengan kita bertindak dengan manhaj tadi, kita sebenarnya telah gagalkan perancangan syaitan. Kita telah gagalkan politik Dajjal. Apa cara syaitan dan Dajjal rosakkan umat Islam? Cara dia adalah tahrish dan darbil muslim bil muslim. Ini yang terakhir. Jadi kita buat satu keputusan yang mana menyebabkan, kalau bahasa mudahnya, syaitan memati kutu. Macam mana nak lagakan dua orang ni? Tak boleh nak laga. Tak ada ruang nak masuk. Sebab dia guna konsep beralah. Dia konsep tak nak gaduh. Dia guna konsep tak apalah. Jadi payah tu. Syaitan dia payah nak rosakkan kalau ada sifat macam ni. Jadi kata Syekh, siasah ataupun cara siasah syaitan ni, Dajjal ni, dipanggil apa? Istithmar. Memanipulasi, mengaut keuntungan, memanipulasi, mengambil benefit, dengan jalan apa? Laga-lagakan orang Islam. Tahrish. Tahrish ni cara yang sangat bagus untuk rosakkan saf orang Islam. Sangat bagus. Laga-lagakan. Tahrish. Kenapa orang belaga? Sebab dia tak beralah lah. Sebab dia duduk kerah keng. Kerah keng dengan kepala dia. Tahrish. Nabi bagi tahu ni. Nabi yang bagi tahu tahrish. Nabi kata syaitan ni dia putus asa nak bagi di jazirah ni orang sembah selain daripada Allah. Tapi dia akan gunakan konsep untuk rosakkan orang Islam, laga, tahrish. Maka tahrish ni adalah satu buah. Bukan tahrish. 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 Taha, ra, ya, shin. Tahrish. Macam orang laga ayam, orang panggil tahrish. Laga lembu, tahrish. Maka antara konsep konspirasi, antara konsep konspirasi, ahli konspirasi yang jahat ni, antara konsep yang sangat bagus, apa dia? Konsep kita lagakan. Kita timbulkan isu-isu, dia laga. Bila semua sibuk belaga, ustaz sibuk belaga, orang awam sibuk belaga, ahli politik sibuk belaga, bila masa nak memikirkan benda yang sebenarnya kena fikir? Ustaz pun dah tak fikir benda sebenarnya. Belaga sama dia. Tahrish ni satu cara yang kalau ahli konspirasi jahat ni memang baguslah. Kita buat. Kita create. Tetapi bila orang beriltizam dengan manhaj, dengan apa? Dengan manhaj awsat, namatul awsat, maka syaitan Dajjal mati kutu, tak reti nak buat. Payah. Payah betul nak laga-lagakan. Okey, saya kata dia punya cara dia dua. Pertama, memanipulasikan kaedah, menggunakan kaedah melaga-lagakan, dan darbil muslim bil muslim. Pukul orang Islam dengan orang Islam. Sebenarnya yang nak capaikan maksud tu orang kafir. Tapi gunakan orang Islam untuk pukul orang Islam. Gunakan orang Islam untuk kutuk orang Islam. Gunakan orang Islam untuk rosakkan orang Islam. Gunakan orang Islam untuk tutup masjid. Orang Islam, sama orang Islam yang buat. Maka kita pada hari ini memang akan sampai satu waktu kita pun bingung. Tak tahu yang mana satu nak buat. Dia akan sampai. Sebab Nabi sebut akan fitnah ni, Nabi gambarkan dengan perkataan seperti malam gelap. Dia memang akan sampai satu masa ulama pun tak tahu nak buat apa. Betul? Kalau berlaku kita tak pelik lah. Maksud ulama hak ni, kita cerita ulama hak pun akan sampai satu masa yang mana bila fitnah itu Nabi kata seperti kepingan-kepingan malam gelap gulita,
Sampai kita pun mati. Kita tak ada, seolahnya tak tahu. Kebingungan untuk tahu nak buat apa. So, kalau kita menghadapi pada zaman itu, maka Nabi sarankan kita tarik handbrake lah. Kalau berdiri, duduk. Orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang baring lebih baik daripada orang duduk. Orang berjalan lebih baik orang menunggang. Maksudnya orang yang kurangkan pergerakan dia, kurangkan penonjolan dia, kurangkan bercakap, dia lebih selamat. Bila zaman fitnah ni, dia zaman fitnah, zaman sahabat. Sebahagian sahabat pun bingung. Nak buat apa ni? Orang Islam sama-sama belaga. Maka ada sebahagiannya memilih ijtihad, kita diam. Kita tak payah cakap apa. Kita tak payah cakap apa. Kita tak payah komen apa. Sebab itu kita jangan duk ban orang. Ada orang dia memilih untuk tidak memberi komen. Tidak memberi komen. Sebab bagi dia tak tahu yang mana satu sepatutnya yang kita buat keputusan pada hari ini. Maka itu salah satu ijtihad yang pernah diijtihadkan oleh sebahagian sahabat, dan bahkan dia ada panduannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini dia bukan hanya dihafal. Bukan. Perkara bagaimana nak menguruskan fitnah ni dia bukan hafal. Bukan maknanya bila saya baca saya tahu. Dia merupakan ilmu hikmah yang Allah lontarkan ke dalam hati-hati manusia yang ingin dikurniakan hikmah. Hikmah itulah. Hikmah ni yang hanya dikurniakan sebagai manusia saja. Hikmah adalah suatu ilham yang Allah campakkan sehingga dia melihat cara nak menyelesaikan kekusutan ini dengan jalan yang Masya Allah, yang kita boleh mencapai objektif kita dalam masa yang sama, kita dapat menjaga kesatuan umat Islam. Hikmah ini adalah dambaan hamba-hamba Allah yang saleh, kerana dia adalah suatu perkara yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kadang-kadang bergelut otak kita nak memikirkan. Bagaimana? Sebab itu janganlah bila nak selesaikan masalah hanya guna otak sahaja. Mohonlah ilham, mohonlah hikmah daripada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala bagi panduan, tinggalkan emosi, mohon daripada Allah, kembali kepada Allah. Maka banyak sekali panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk malam ini setakat ini sahaja. Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah Dajjal ataupun daripada konspirasi Dajjal, daripada orang-orang yang ingin memenangkan Dajjal. Maka Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Jadi pada malam ini, sebelum kita tidur, bacalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk untuk apa? Untuk selamatkan kita semua daripada fitnah kubur. Kita baca surah Al-Mulk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita tutup dengan nasyid ini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan
Janganlah mau disanggung-sanggung engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanggung-sanggung engkau digelar manusia agung. Sejarahlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sejarahlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Dalam masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Dalam masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman.